Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dalam program bab solat, iaitu kita berada dalam rukun yang ke-10. Rukun yang ke-10, iaitu dalam siri yang ke-11. Iaitu berhubung dengan tasyahud. Setelah kita sebelum ini, rukun yang ke-9, iaitu duduk tasyahud. Kemudian bagaimana nak membaca tasyahud. Jadi kita perhatikan sama-sama. Sebelum itu saya mohon mereka yang ingin menyemak, ini penting sebab tasyahud ini adalah rukun. Jadi kalau jangan buat salah. Kalau salah baca, salah makna, ia akan mendatangkan tidak baik kepada kita. Sebab kita membaca dengan sengaja dengan salah sebab kita tidak menuntut ilmu. Tidak belajar baca betul dengan betul. Jadi di sini saya rasa bertanggungjawab untuk memberitahu kepada mereka-mereka yang belajar sembahyang, belajar daripada kecil dan tidak menyemak hukum-hukum tajwid. Mungkin masa kecil itu kita lupa, kita lalai sedikit. Jadi bila kita dah dewasa ni, kita semak semula bacaan tasyahud kita. Saya akan mengajarnya ataupun memberitahu penjelasannya tentang cara membaca tasyahud tersebut. Baik, tasyahud ini adalah rukun. Kemudian selawat itu adalah pun rukun juga dalam tasyahud akhir, iaitu selawat kepada Nabi. Jadi selawat itu ada rukun yang ke-11 sebenarnya. Baik, kita perhatikan sama-sama. Saya akan menjelaskan. Saya samping itu juga saya menerangkan tentang yang sunat. Misalnya bacaan tahiyat awal. Ini adalah bacaan tahiyat akhir. Dalam bahasa kita tahiyat panggil. Tasyahud akhir. Baik. Perhatikan sama-sama. Baik, kita perhatikan selepas kita sempurnakan duduk dan tumakninah, bangkit daripada sujud yang kedua, iaitu rakaat yang terakhir ini. Saya cerita tentang rakaat terakhir. Kita tinggalkan dulu rakaat yang kedua bagi solat Isya, kemudian Zuhur, Asar, Maghrib, iaitu dia ada tasyahud awal panggil. Baik. Itu adalah sunat. Jadi kita pergi pada yang rukun dulu. Selesai rukun baru kita bahas tentang perkara-perkara yang sunat dalam solat. Pertama, selepas menyempurnakan duduk dan tumakninah rukun ke-9, kita diwajibkan membaca tasyahud seperti berikut. Baik, perhatikan di sini. Saya akan bacakan satu-satu, iaitu satu-satu ayat. Iaitu saya pisah-pisahkan supaya senang membacanya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Baik. Apa yang penting di sini kita nak tentukan antara yang paling selalu orang buat silap di sini. Antara to dengan ta. Ta. Tut, Toyibah, jangan baca tut tayyibah macam ta juga. Itu salah. Itu selalu kita dengar orang baca macam tu. Pasal nak cepat habis semayang. Jadi kita baca dengan baik-baik. Kita baca daripada mula. Dia alif lam samsiah. Alif lam bermula baca dengan baris atas. Ya dua. Hi dua, ya dua. Tus. Tul. Ini bukan tus, tul. Iaitu dengan izhar kamari. Ba dua. Tul satu, mu satu, ba dua. Ro, baris tebal. Ro di atas. Ka dua, ta satu. Ta ini diidgham samsikan dengan huruf sad. Baru tus. Tus, iaitu daripada ta, tus. Itu pergi kepada huruf sad. Tus walawatu, iaitu tut, bertemu dengan alif lam samsiah juga. Sini saja alif lam kamariah, sini alif lam samsiah. Jadi tut thayyibatulillah. Ini panjang tak apalah, sebab dia penutup nama Allah boleh 2, 4, 6. Ataupun sekurang-kurangnya 2. Jadi saya bacakan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Baik.
Itu cara yang betul bacanya. Jadi yang selalu buat silap, iaitu at-tahiyah. Ni dua. At-tahiyah. Sebab dia bertasydid sebelum ya itu ada baris bawah. Dia baca dengan macam mat asli. At-tahiyah. Ini dah tentulah ada alif sini. Baik, kita pergi ke ayat yang berikutnya. Assalam. Baik, sini apa bermula dengan alif lam, baris atas di idgham samsi dengan huruf sin. Assalam, la dua, mu satu, lay jangan baca laika. Lay bunyi ya tu bagi jelaskan. Dia ada lin di sini sebelum ya baris atas. Alayka. Jangan pula alayka, tak ada di sini baris. Alayka. Kemudian di tasdid dengan huruf ya. Ni lin juga. Ya depan yu. Ayyuha. Tetapi ha di sini di idgham samsi dengan huruf nun yang bertasdid. Baca dengan gunah di sini. Ayyuhan nabiyyu. Baik, ba di sini dengan ya. Sebelum ya baca dua harakat ni. Dah dengung dua harakat, kemudian bi itu pun dua harakat. Ayyuhan nabiyyu. Baru pergi warah. Ra mati dengan ha yang mati. Warah digabungkan. Ma, kemudian ta depan tu. Baik. Tulillah, nama Allah baca dengan tebal. Lam dua harakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Ka sini dua. Sebab kita berhenti kat sini. Kita wakaf kat sini. Kita berhenti dengan katuh. Baik. Selalu orang baca yang saya perhatikan, dia silap dekat sini. Wabarakatuh. Tidak ada dua harakat. Sepatutnya ini mat asli. Baca dengan wabarakatuh. Ingat tu. Betul kan? Kalau salah baca, mana salahlah kita punya tahiyat. Bila salah rukun, maka salah solat kita itu. Kita melakukan kesalahan di dalam solat. Dan mungkin boleh membatalkan solat kita dengan sebab tidak memenuhi rukun yang dikendaki oleh iaitu hukum fiqh kita. Jadi kita baca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Okey, dapat. Selepas itu kita pergi ke ayat yang berikutnya, iaitu Assalamu. Baik, sini pun idgham samsi. Assalamu la dua, mim depan mu satu, kemudian alayna. Ain di atas lam di atas la bertemu dengan ya yang mati, maknanya dengan lin di sana baca. Ya bertindak sebagai lin. Alayna. Kemudian wa ala dua harakat. Yang satu tu satulah Yang ada alif sana dua harakat. Wa ala iba, ain bawah i ni. Perhatikan sini. Ain bawah i, ba di atas ba bertemu dengan alif pula. Baca dua harakat. Iba. Dal bertemu dengan nama Allah. Macam mana baca? Dia baris bawah. Nipis. Iaitu ibadillah. Lah dua harakat. Hi. Baik, bertemu pula dengan alif lam samsiah. Iaitu huruf sad. His. Bunyinya. His-sad. Sad dua. Li satu. Hin. Kita berhenti kat sini. Kita baca dua, empat atau enam harakat. Hin pun boleh. Hin. Mahrajnya huruf nun yang terakhir. Baik, kita baca. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu cara bacanya. Tapi kita baca perlahan. Masa baca tahiyat kan kita baca perlahan. Jadi ini saya mengajar. Baik. Lepas itu kita akan bersyahadah. Dua kali syahadah di sini. Satu syahadah kepada Allah. Satu syahadah kepada Muhammad Rasulullah SAW, iaitu Nabi kita. Baik. Perhatikan, ini adalah yang wajib. Inilah dia, iaitu tasyahud kita. Kemudian baru kita pergi kepada yang
perintahkan, iaitu selawat ke atas Nabi yang ke-11. Baik, kalau yang ke-10 sampai sini. Sampai Muhammad Rasulullah. Baik. Kita baca sama-sama. Ni semua orang dah biasa sebut. Tapi betulkan. Saya akan bagi tahu di mana selalu orang buat silap. Sini selalu juga ashadu. Ashadu. Bunyi betul-betul. Ashhadu. Kemudian nun sini sukun bertemu dengan lam. Baik. Kita kena baca Allah. Lupakan nun ini kerana kita baca dengan idgham ma'al gunnah. Bila gunnah, iaitu tanpa dengung. Al terus dengan lam. Maaf tadi saya cakap maaf pula. Bila, iaitu tanpa dengung. Jadi yang nak bunyinya hamzah dengan lam sana. Al, la, lam di atas bertemu dengan alif, baca 2 harakat. Jadi asyhadu alla, sini boleh panjang. Kemudian 2 harakat. Hamzah ila, lam, lepas lam ada juga sana mat, huruf mat, baca 2 harakat. La ilaha, kemudian baru kita masuk dengan lam baris di atas bertemu dengan nama Allah. Illallah. Kita panjang pun tak apa. Macam mana kita baca? Asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian kita syahadah yang kedua. Wa asyhadu. Sama juga, cuma tambah wa saja. Sama sini. Wa asyhadu. Apa sana? Iaitu wajib gunnah. Nun bertasydid di sini. Mim bertasydid juga wajib gunnah. Jangan Muhammadar je. Dengungkan dia. Sini anna Muhammadar. Baik, di sini idgham bila gunnah. Huruf tu tanwin terus masuk dengan ra di sana. Jadi bunyinya Muhammadar. Dar, ra tebal, sim depan su. Kemudian bertemu dengan waw di sini, baca dengan 2 harakat mat asli. Rasul. Barulah kita jumpa lam depan tu bertemu dengan nama Allah. Baris depan baca dengan tebal. Rasulullah. Kita berhenti situ. Jadi itulah dia tasyahud yang rukun ke-10. Kemudian rukun yang ke-11. Baik. Jadi sepatutnya saya terus sebut rukun yang ke-11. Rukun 10 dan 11. Iaitu kita selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Iaitu yang terakhir, iaitu kita baca selawat ke atas Nabi. Perhatikan di sana macam mana kita nak baca Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma. Baik, di sini mim tasydid. Allahumma jangan macam tu baca. Allah 2. Allahumma salli. Allahumma salli ala 2. Muhammad. Hamad. Sini member tasydid. Kita mati kat sini, maknanya kita kena guna qalqalah kubra. Muhammad. Baru kita sambung, iaitu di atas nama keluarga Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Maknanya cukup sempurna kita punya, iaitu rukun ke-10 dan ke-11. Iaitu kalau kita perhatikan rukun ke-11 sampai kepada Muhammad tadi, iaitu keluarga Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Baik, sini pun ada. Kalau habis sebut nama, habis dengan nama Allah tu, nama Muhammad itu, hendaklah kita baca dia dengan qalqalah kubra. Kita berada dalam rukun yang ke-10. Rukun yang ke-10 iaitu membaca tasyahud akhir. Yang lain tu, tasyahud awal itu sunat.
Kemudian yang 11 membaca selawat Nabi. Itu ni yang ke-11 ni. Allahumma salli ala Muhammad. Itu rukun. Allahumma salli ala Muhammad itu tasyahud yang terakhir. Kemudian lepas itu apa? Kita bagi salam. Tapi disunatkan kita membaca untuk keluarga Nabi dan juga Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kerana Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim. Iaitu bermula dengan Nabi Ismail alaihissalam. Maka di dalam tahiyat kita kena baca inilah yang sempurna dibaca. Baik. Tadi kita sampai wa ala ali Muhammad. Kemudian kita sambung. Kama ma dua kama sol. Baik, tasydid sini lam. Lai lin ya bertindak sebagai lin. Sol laita kama sol laita ala ala la dua. Kemudian Ibrahim. Baik, masa ini yang paling penting. Perhatikan di sini. Dia sepatutnya apabila kita wa'ala, perhatikan, wa'ala ni, saya tunjukkan. Dia bertemu dengan apa ni? Dengan alif atau hamzah. Maka kita kena baca panjang di sini. Kena baca panjang. Sini pun sama juga. Sini panjang. Sebab dia bertemu dengan hamzah Ibrahim. Ini wa'ala ali Muhammad. Bila ada mat bertemu dengan alif ataupun bertemu dengan hamzah, maka kita baca dengan panjang. Sini pun sama juga. Panjang. Jadi kita selalu tak perhatikan benda tu. Baik. Kemudian, okey, sini tak ada wa'ala Muhammad. Jangan panjangkan pula. Baik. Kita baca, habiskan. Baik. Tadi dah habis wa'ala ali Muhammad. Kemudian kama sallaita ala Ibrahim. Di sini perhatikan ni. Ba di sini mati. Ba adalah huruf qalqalah. Jangan baca Ibrahim aja. Sini dah qalqalah surah. Sini ra bertemu dengan alif. Baca dua harakat. Ibra. Kemudian ha ni pun dengan ya pun dua harakat. Ibrahim wa'ala Ali Ibrahim. Bila berhenti situ, kita baca dengan mad ar-ridli, sukun iaitu panjang. Tapi dalam kita baca tahiyat perlahan tu tak apalah, kita dua harakat. Ibrahim. Tapi betul-betul kan? Ba ni qalqalah sughra, ra dua harakat, hi pun dua harakat, tetapi dia disukunkan dengan huruf mim, baca dengan 2, 4 atau 6 harakat. Him. Baik. Bacanya him, baru mati dengan mim di sana mahrat mim. Baik. Kemudian kita sambung pula lagi, disunatkan kita membaca sambung ni untuk wabarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dapat? Sama juga hukum dia sama, cuma ni ulangan, cuma sini aja. Dia berbeza sini. Wabarik ba dua, wabarik ala Muhammad. Boleh berhenti sini, sambung balik. Wa ala ali Muhammad. Sini tak panjang sebab dia bertemu dengan mim. Sini panjang sebab dia bertemu dengan ali. Iaitu hamzah. Wa ala ali Muhammad. Kemudian kama ma dua, ba dua, rak ta'ala. Baik, sini pun panjang juga. Saya tunjukkan tanda panjang tu supaya nampak nanti bila mengulang dalam tanda. Saya tunjuk. Panjang. Nanti kalau tak ingat. Baik. Ala Ibrahim. Baik, berhenti situ. Ataupun kita sambung. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sini pun panjang. Bila sebut Ibrahim, ingat wa ala tu panjang. Okey. Kemudian habis kita selawat Nabi Ibrahim itu, kita baca fil alamina innaka hamidum. Baik, idgham ma'al gunnah. Dum majid. Baik. Last sekali ialah qalqalah kubra. Iaitu kita
mati dengan qalqalah kubra. Jadi ingatlah semua hukum-hukum itu. Baik, kita pergi kepada makna, iaitu makna kita membaca tahiyat tu. Apakah maknanya? Bila kita tahu makna tu, jadi kita akan senang sikit. Makna khusyuk sikit. Saya carikan makna dia, iaitu maknanya at-tahiyat baik, kita pergi kepada at-tahiyatu mubarakah, segala kehormatan, keberkahan, iaitu mubarakah, keberkahan, kebahagiaan ataupun kesejahteraan, iaitu dan kebaikan thayyibah adalah untuk Allah, iaitu kebaikan bagi Allah. Kemudian assalamualaikum, salam rahmat alaika dan berkahnya, alaika salam dan berkahnya kepada, iaitu dan berkahnya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi, kepadamu wahai Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut Nabi itu maknanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian warahmatullah, dan salam semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang soleh-soleh, warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini untuk salam tadi untuk Nabi, rahmat ke Allah dan keberkatan kepada Nabi. Kemudian salam kepada untuk orang-orang yang saleh, iaitu assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Ingat, pertama kita menyebutkan kelebihan Allah SWT, keberkatan, kehormatan, dan kesejahteraan dan kebaikan itu adalah bagi Allah. Kemudian kita bagi salam kepada Nabi kita. Semoga diberikan rahmat dan keberkatan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian barulah kita bagi salam kepada semua orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang soleh, yang telah mendahului kita dan juga yang masih hidup ataupun yang telah mati. Barulah kita bersyahadah. Syahadah, ingat, tiada aku naik saksi tadi Tuhan melainkan Allah, yang disembah, dan aku naik saksi bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Kemudian baru kita baca selawat untuk Nabi Muhammad dan ahli keluarganya. Kemudian kita minta juga selawat untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya, sebagaimana kita minta berkat sebagaimana kepada Nabi Muhammad, sebagaimana diberikan keberkatan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan fil alamin innaka hamidum majid. Jadi itu dia yang terakhir sekali, iaitu dan seluruh alam semesta engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Ini fil alamin, seluruh alam. Allah lah yang maha terpuji dan maha mulia. Ingat, yang paling penting sampai sini, iaitu ini semua orang boleh ingatlah makna dia tu, ingatkan, iaitu pertama kita bagi puji kepada Allah, kita mengakui tentang kelebihan Allah itu. Kemudian salam kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan salam kepada semua para salihin, iaitu orang-orang salih. Kemudian syahadah kita kepada Allah dan syahadah kita kepada Muhammad Rasulullah. Dan kemudian kita selawat kita kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, dan juga kita mohon selawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan kita minta apa yang diberi kepada Nabi Ibrahim juga diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu keberkatannya yang sama, insya-Allah. Dan itulah saja, itulah saja rukun yang ke-10, agak panjang tetapi dia penting. Saya bagi tahu itu sebab agak lama sikit saya mengambil masa untuk tahiyat ini, kerana dia adalah rukun. Banyak orang membuat silap, iaitu yang panjang, yang pendek, yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, membacanya. Jadi dengan pengajaran saya, dengan penjelasan ini, saya mohon semua agar dengan diri saya sendiri, agar sentiasa berhati-hati di dalam membaca tahiyat, iaitu yang rukun. Hari ini kita telah bacakan rukun ke-10 dan rukun ke-11. Kita tinggal rukun yang ke-12, iaitu memberi salam. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam membincangkan rukun yang berikutnya. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.